Semenjak sekian lama, pengajian Islam yang diajar di tanah Melayu telah dipengaruhi oleh golongan tradisional yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat melalui pengajian di madrasah ataupun pondok. Perkara ini berubah sekitar tahun 1920-an, di mana dengan kemunculan guru atau ulama muda lulusan Al-Azhar yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran pembaharuan yang dibawa oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Gerakan Afghani dan Abduh ini menekankan kepentingan untuk menghidupkan umat Islam secara menyeluruh melalui idea-idea yang progresif, membuka ruangan ijtihad, memadamkan amalan bid'ah dalam masyarakat dan juga mendamaikan elemen masyarakat moden serta budaya Muslim. Golongan muda yang kembali dari Al-Azhar ini dikenali juga sebagai kaum muda di kalangan ulama tradisional di tanah Melayu. Pendekatan progresif yang diambil oleh kaum muda ini dalam menentang amalan syirik dan bid'ah yang diamalkan dalam masyarakat telah menimbulkan konflik dengan golongan ulama tradisional. Seringkali isu yang dibincangkan kaum muda menjadi kontroversi dan polemik di kalangan masyarakat kerana pendekatan yang diambil jauh lebih terbuka. Kaum muda juga merupakan kumpulan yang menekankan pengajian ilmu moden, terutama kepada golongan wanita. Atas kerana kontroversi yang dicetuskan ini, menyebabkan kaum muda dipanggil sebagai golongan Wahabi di tanah Melayu. Di sebalik kontroversi yang timbul, kaum muda telah mendapat tempat dan sokongan dari pemerintah di Perlis. Sehingga kepada tarikh video ini dibuat, sejarah perkembangan agama di Perlis boleh dibahagikan kepada 6 fasa utama, iaitu penubuhan ataupun establishment, fasa tenang atau stagnation, fasa penambahbaikan atau re-enhancement, fasa krisis, fasa pemulihan atau penghidupan semula atau dikenali sebagai recovery revival, dan juga zaman keemasan atau golden period. Kita akan menganalisa sejarah setiap fasa unit ini dalam sejarah negeri Perlis. Fasa penubuhan ataupun establishment iaitu dari 1920 sehingga 1930. Tidak dapat dipastikan secara jelas tentang individu yang membawa idea sunnah reform ataupun pemikiran pembaharuan Islah di Perlis. Terdapat beberapa pandangan di kalangan pengkaji akan hal ini. Pandangan yang pertama adalah orang yang membawa masuk idea pemikiran pembaharuan di Perlis adalah lebay kecil dari Padang yang datang ke Perlis pada tahun 1925. Namun, pandangan ini telah disangkal kerana mengikut kajian Syukur Mat, lebay kecil tiba di Perlis pada tahun 1930-an. Mengikut Syukur Mat, insan yang bertanggungjawab membawa idea pembaharuan di Perlis adalah Syekh Hasan Sarbani atau nama sebenarnya Syekh Hasan bin Ahmad yang datang ke Perlis pada tahun 1916 dari Surabaya. Akan tetapi, kehadiran beliau di Perlis tidaklah dialu-alukan. Beliau telah dihalau oleh Raja Alwi kerana kontroversi pemikiran yang dibawanya. Beliau kemudiannya berhijrah ke Johor dan Pulau Pinang. Syekh Hasan kemudiannya kembali ke Perlis, di mana beliau mendapat sokongan dari ulama tempatan yang bernama Haji Abdul Ghani bin Datuk Sakti dan seorang pemimpin masyarakat yang bernama Tuan Haji Abdullah bin Ahmad. Antara ulama lain yang memberi nafas kepada pemikiran pembaharuan di Perlis adalah seorang yang bernama Said Ibrahim yang datangnya dari Hadramaut. Namun, apa yang mengubah pendirian istana tentang pemikiran pembaharuan dalam menghadapi isu agama adalah apabila Haji Ahmad bin Muhammad yang dikenali juga sebagai Haji Ahmad Hakim yang mencadangkan perubahan radikal dalam amalan kutipan dan pembahagian zakat di Perlis kepada Raja Alwi pada tahun 1927. Ini merupakan titik penting di dalam sejarah negeri Perlis di mana istana menunjukkan reaksi positif terhadap idea pembaharuan atau Islah. Haji Ahmad Hakim disokong oleh dua rakan seperjuangannya, iaitu seorang ahli politik bernama Wan Ahmad bin Wan Daud dan seorang ulama bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Hashim untuk menyebarkan idea pembaharuan atau Islah ini. Wan Ahmad giat mempromosi idea pembaharuan ini
kepada pihak berkuasa dan kemudiannya mendapat sokongan dari istana. Wan Ahmad juga telah berhubung dengan ikon kaum muda Tanah Melayu iaitu Syed Sheikh Al-Hadi di Pulau Pinang dan juga pembantu editor majalah Saudara iaitu Abdul Wahab Abdullah untuk mendapatkan sokongan dan ruang bagi memberikan nafas kepada idea Islah untuk diketengahkan. Di dalam sejarah negeri Perlis, Wan Ahmad dan dua orang rakannya dikenali juga sebagai Tiga Mat. Mereka telah dipengaruhi dengan penulisan Hasan Bandung dari Persatuan Islam iaitu satu organisasi pemikiran pembaharuan atau Islah di Indonesia. Selain dari Tiga Mat ini, insan lain yang memberikan anjakan kepada gerakan Islah di Perlis adalah Abu Bakar Al-Ash'ari iaitu Graduan Al-Azhar dan seorang ketua yang aktif dalam gerakan Jamiat Al-Malayuwiyah atau Persatuan Melayu yang ahlinya terdiri dari pelajar dari Tanah Melayu dan Indonesia yang belajar di Mesir. Bersama dengan bantuan tokoh gerakan kaum muda yang lain, Al-Ash'ari aktif dalam penulisan dalam majalah Saudara di Pulau Pinang. Tiga Mat kemudiannya menjemput Al-Ash'ari ke Perlis bersama dengan Abdul Wahab. Beliau mula mengajar di Madrasah Alawiyah dan kemudiannya diberi tanggungjawab sebagai imam di Masjid Alwi, Kangar. Di atas jasa Tiga Mat, Abdul Wahab dan Al-Ash'ari inilah yang meletakkan batu tapak asas yang kukuh terhadap ajaran sunnah yang menekankan idea Islah atau reform di Perlis. Antara faktor yang menjayakan proses ini adalah penulisan Abu Bakar Al-Ash'ari yang memberikan impak kuat kepada masyarakat setempat serta peranan penting yang dimainkan oleh Madrasah Alawiyah dan Masjid Alwi yang menjadi kubu kuat dalam penyebaran idea Islah. Raja Perlis iaitu Raja Said Alwi juga menyokong secara terbuka akan gerakan Islah atau reform ini di atas pengaruh yang dimainkan oleh Tiga Mat. Fasa kedua iaitu fasa tenang ataupun stagnation dari tahun 1941 sehingga 1945. Kebebasan yang diberikan kepada penggerak dakwah sunnah di Perlis terbantuk di zaman pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Jepun telah melantik Raja Said Hamzah sebagai Raja Perlis bagi menggantikan abangnya Raja Said Alwi iaitu pada 2 Februari 1943. Raja Said Hamzah dikenali atas sikapnya yang tidak bersetuju dengan Raja Said Alwi. Baginda telah mengenepikan semua yang mempunyai kaitan dengan Raja Said Alwi dengan tidak memberikan jawatan penting di dalam negeri. Kesemua reformis sunnah selain dari Syekh Ahmad melalui waktu sukar dalam dakwah mereka. Mereka telah ditekan supaya meninggalkan agenda pembaharuan yang dibawa. Raja Said Hamzah juga telah melantik mereka yang tiada kecenderungan terhadap dakwah sunnah untuk menerajui jawatan penting sebagai pihak berkuasa di dalam negeri. Antara fakta menarik yang berlaku pada fasa ini adalah situasi kaum muda atau mereka yang dilihat pro kepada dakwah yang dibawa kaum muda di luar Perlis. Jepun telah menubuhkan Pan Malaysia Religious Council bagi meletakkan ulama di bawah naungan mereka. Ulama-ulama ini yang menjadi pihak berkuasa agama di negeri-negeri Melayu, kebanyakannya terdiri dari kaum tua, telah digunakan oleh Jepun untuk menyebarkan propaganda pro-Jepun di masjid-masjid. Jepun telah menggunakan tema anti-kolonial dari negara barat dan menjanjikan kemerdekaan bagi mendapatkan sokongan ulama-ulama ini. Ulama kaum muda di luar Perlis turut menjadi penyokong kuat idea politik yang dibawa Jepun. Ulama di kalangan kaum muda dan juga aktivis politik telah membentuk Kesatuan Melayu Muda yang kuat dengan propaganda anti-British dan telah mengetengahkan idea Kesatuan Negara Melayu Besar iaitu penyatuan di antara Tanah Melayu dan Indonesia yang dikenali sebagai Melayu Raya. Walaupun kaum muda di luar Perlis tidak menjadi mangsa kepada percaturan politik Jepun, pejuang-pejuang sunnah di Perlis telah melalui satu fasa kemarau panjang tanpa sebarang kemajuan di dalam dakwah mereka. Fasa ketiga iaitu fasa penambahbaikan atau re-enhancement dari tahun 1945 sehingga 1960.
Kemarau dalam gerakan dakwah sunnah di Perlis berhenti setelah Jepun meninggalkan tanah Melayu. Sebaik sahaja British kembali ke tanah Melayu, iaitu setelah tamatnya Perang Dunia Kedua, mereka telah melantik Said Putra sebagai Raja baru pada 4 Disember 1945. Raja Said Putra mengambil pendekatan yang berbeza terhadap reformi sunnah di Perlis. Baginda membenarkan penggerak dakwah sunnah di Perlis kembali menyelesaikan tugas mereka. Selain itu, gerakan ini juga mendapat sokongan dari United Malay National Organisation ataupun UMNO sebagai parti Melayu utama dalam menolak Malayan Union yang dicadangkan British. Tiga Amat mengambil peluang ini untuk meneruskan gerakan Islah atau Sunnah Reform di Perlis dengan mengambil dan melantik mereka yang mempunyai kecenderungan kepada gerakan Islah sebagai pihak berkuasa agama, imam dan juga guru madrasah di Perlis. Majlis Agama Islam Perlis juga melantik penguatkuasa agama yang memantau amalan beragama di kalangan masyarakat. Selain itu, usaha bagi mengajar masyarakat tentang gerakan Islah ini juga memainkan peranan penting dalam perkembangan dakwah sunnah di Perlis. Haji Ahmad Hakim telah membawa balik Abu Bakar Al-Ash'ari setelah hidup dalam buangan di luar Perlis ketika pendudukan Jepun. Beliau telah dilantik sebagai imam di Masjid Alwi yang menjadi tunjang kepada gerakan sunnah di Perlis. Abu Bakar Al-Ash'ari dianggap sebagai rujukan utama oleh orang ramai dan pihak berkuasa dalam gerakan dakwah sunnah di Perlis ketika itu. Beliau juga banyak menulis kitab sebagai rujukan. Antara kitab rujukan yang ditulisnya adalah Intisari Tafsir Juz'u Amma, Sejarah Anbiya, Pedoman Ibadat Puasa dan Ibadat Rasulullah. Kitab Ibadat Rasulullah telah diharamkan di kebanyakan negeri kerana pendekatan yang lebih terbuka digunakan di dalamnya. Abu Bakar Al-Ash'ari juga pernah diajak ke beberapa negeri di tanah Melayu oleh pihak berkuasa negeri, mufti dan juga ulama untuk berdebat, terutama terhadap fatwanya di dalam kitab Ibadat Rasulullah. Abu Bakar Al-Ash'ari menolak kebanyakan jemputan yang diterimanya kerana beliau berpandangan bahawa setiap orang adalah bergantung terhadap ijtihad mereka sendiri kerana fatwanya tidak berurusan dengan hal pokok bagi seorang Muslim. Menurutnya lagi, perdebatan seperti ini tidak akan membuahkan sebarang hasil. Namun, banyak fatwanya yang kontroversi telah diterima pakai oleh kebanyakan negeri yang mengharamkan bukunya di kemudian hari. Antaranya adalah fatwa berkaitan pendermaan organ dari anggota orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup, dan juga fatwanya tentang pembayaran zakat menggunakan wang dan bukannya dengan makanan ruji sesuatu tempat. Fatwa ini dahulunya dianggap sesat, namun kini ia telah diterima pakai dan diamalkan oleh semua negeri di Malaysia. Fasa krisis sekitar tahun 1990-an. Dengan tertubuhnya Parti Islam Malaysia atau dikenali sebagai PAS secara rasmi pada tahun 1955, suasana politik di Perlis membawa kepada satu naratif yang berbeza. Seperti yang kita sedia maklum, gerakan dakwah sunnah di Perlis di peringkat awalnya disokong kuat oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Ketika tertubuhnya PAS, ia telah berjaya menarik sokongan dari ulama tradisional kaum tua dan juga ulama dari kaum muda. Pada tahun 1956, Dr. Burhanuddin Helmi yang juga merupakan seorang tokoh pemikir dan pemimpin dari kaum muda telah dilantik sebagai Presiden Parti PAS. Dr. Burhanuddin Helmi berjaya menarik tokoh-tokoh gerakan sunnah di Perlis untuk menyertai PAS. Setahun selepas Dr. Burhanuddin Helmi menerjui tampuk pimpinan PAS, Abu Bakar Al-Ash'ari telah meninggalkan UMNO dan menyertai PAS. Abu Bakar Al-Ash'ari kemudiannya menjadi Ketua Dewan Ulama PAS di Perlis, dan ini menyebabkan pengikut-pengikut dakwah sunnah di Perlis berpecah. Walaupun begitu, penyokong sunnah yang lain masih kekal dengan UMNO. Haji Ahmad Hakim menyambung tugasnya sebagai yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Manakala Wan Ahmad dan Sheikh Ahmad telah bertanding dalam pilihan raya tahun 1959
dan kedua-duanya memenangi kerusi dan menjadi wakil rakyat. Wan Ahmad telah dilantik sebagai Speaker Dewan, manakala Sheikh Ahmad telah menjadi Menteri Besar Perlis. Sebelum zaman Sheikh Ahmad menjadi Menteri Besar, iaitu ketika zaman pemerintahan Menteri Besar Datuk Laksmana Haji Muhammad Razali, pemikiran sunnah telah diangkat dan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis, iaitu dengan persetujuan dari 3 mat, Menteri Besar dan juga Wakil Raja. Dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis, secara terang dinyatakan bahawa pemerintah Perlis mestilah seorang Muslim yang berpegang kepada manhaj pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah. Demikian juga ketika melantik pemangku raja dan juga jemaah pemangku raja, iaitu mereka mestilah beraliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini merupakan kejayaan besar gerakan dakwah sunnah di Perlis. Ketika zaman Sheikh Ahmad menjadi Menteri Besar, usaha lebih giat dilakukan. Contohnya pada tahun 1963, di mana di dalam Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam telah menyatakan bahawa setiap fatwa yang dikeluarkan Majlis Agama mestilah mengikut Al-Quran dan Al-Sunnah. Seterusnya pada tahun 1964, perubahan juga dilakukan dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis, di mana disebutkan bahawa agama rasmi di Perlis adalah Islam mengikut kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, seperti yang diamalkan di negeri tersebut. Dari segi fatwa yang dikeluarkan di Perlis pula, iaitu dalam Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam di Perlis, telah dinyatakan bahawa keputusan fatwa mestilah mengikut Al-Quran dan Al-Sunnah, dan sekiranya pendapat dan alasan berlawanan dengan faedah umum, maka Jawatan Kuasa Syariah perlulah mempersembahkan pandangan dan sebab itu kepada Raja Pemerintah untuk mendapatkan keputusan. Di era lewat tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, juga telah melihat kepada perginya ramai tokoh pejuang-pejuang sunnah di Perlis. Haji Ahmad Hakim meninggal dunia sekitar tahun 1964. Abu Bakar Al-Ash'ari meninggal dunia pada tahun 1970, iaitu pada tahun yang sama dengan Wan Ahmad. Dan Sheikh Ahmad pula meninggal dunia di tahun 1980. Dengan meninggalnya Sheikh Ahmad, maka berakhirlah fasa pengaruh 3 mat ke dalam perkembangan dakwah sunnah di Perlis. Selain itu, di antara perkembangan lain yang berlaku adalah pada tahun 1967, di mana kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pendidikan telah mengambil alih sekolah-sekolah madrasah di Malaysia. Ini termasuklah Madrasah Alawiyah yang menjadi kubu kuat yang banyak mendidik pejuang-pejuang gerakan dakwah sunnah di Perlis. Selepas diambil alih, kurikulum pengajian di Madrasah Alawiyah tidak lagi menggunakan kurikulum silibus pengajian sunnah, tetapi hanya tertumpu kepada silibus kurikulum pengajian yang ditetapkan kerajaan, dan ia lebih tertumpu kepada mazhab Syafi'i. Di dalam fasa ini juga, pengaruh gerakan reform atau dakwah sunnah di Perlis juga semakin merosot. Ini kerana lantikan jawatan serta posisi penting dalam Jabatan Agama Negeri telah diletakkan di bawah Kerajaan Persekutuan dan bukan lagi di bawah Kerajaan Negeri. Kebanyakan yang menjawat jawatan berkenaan dari luar Perlis tidak mempunyai pemikiran sunnah. Contohnya seperti Saleh Osman yang dilantik sebagai Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Perlis pada 1 Januari 1971, Muhammad Said Pilus yang menggantikan beliau, serta Ghazali Haji Ismail yang menggantikan Said pada tahun 1976. Pengikut-pengikut sunnah di Perlis telah melihat bahawa idea reform yang dahulunya semarak di Perlis telah ditukar oleh Yang di-Pertua yang dilantik kepada mazhab aliran utama di Malaysia, iaitu mazhab Syafi'i. Bukan itu sahaja, terdapat juga penguatkuasaan yang dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan yang melarang bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan sunnah untuk disebarkan, iaitu bahan bacaan serta tulisan dari Hasan Bandung, Abu Bakar Al-Ash'ari dan lain-lain. Fasa pemulihan dan penghidupan semula atau Recovery and Revival Period sekitar tahun 1980-an. Dengan meninggalnya 3 mat yang banyak meninggalkan jasa dalam perkembangan dakwah sunnah di Perlis, muncul pula tokoh-tokoh baru yang memperjuangkan dakwah sunnah melalui badan bukan kerajaan ataupun NGO yang dipanggil Al-Islah Perlis. Al-Islah ini diterajui oleh Tuan Haji Ismail bin Haji Mahmud
atau dikenali sebagai Syekh Nur Al-Surur di Perlis. Syekh Nur berasal dari Hadramaut dan merupakan seorang guru dan juga pernah berkhidmat sebagai hakim mahkamah di Mekah selama 8 tahun sebelum datang ke Malaysia. Walaupun dengan pengalaman yang besar, beliau mengekalkan identiti sebagai orang biasa dan hanya menjadi guru agama yang mengajar di beberapa sekolah di Perlis. Namun, setelah ikon-ikon dan nama-nama besar dengan dakwah sunnah di Perlis meninggal dunia, beliau memainkan peranan penting dan menjadi rujukan bagi pengikut-pengikut gerakan dakwah sunnah di Perlis. Syekh Nur bersama dengan Abu Bakar Mahmud dan Haji Abdullah Ali telah menubuhkan Al-Islah Perlis pada 18 Mac 1971. Murid-murid Syekh Nur seperti Ustaz Abdul Razak bin Abdul Rahman, Datuk Wan Ahmad Wan Abdullah, Haji Abdul Rashid Jasin, Ahmad Yusuf Amin ataupun juga dikenali sebagai Mad Libya dan lain-lain memainkan peranan penting dalam usaha untuk membantu memartabatkan dakwah sunnah di Perlis. Al-Islah juga berjaya menarik mufti Perlis sebelum ini, iaitu Abdul Rahman Haji Ismail menyertai mereka. Abdul Rahman Haji Ismail kemudiannya menjadi imam di Masjid Alwi sebagai antara usahanya bagi mengekalkan amalan sunnah yang diamalkan di masjid tersebut. Selain itu, kerajaan negeri juga sedikit sebanyak menyumbang kepada usaha islah ini. Menteri Besar Perlis ketika itu, iaitu Datuk Ali Haji Ahmad, menjadi sebahagian dari kepimpinan Al-Islah dan seringkali hadir ke Al-Islah untuk menguatkan hubungan di antara kerajaan negeri dan Al-Islah Perlis. Istana juga memberikan pengiktirafan di atas usaha Al-Islah ini dan seringkali merasmikan acara rasmi yang diadakan Al-Islah. Contohnya seperti merasmikan Ijtimak Sunnah yang pertama pada tahun 1986 dan yang kedua pada tahun 1988. Raja Said Sirajuddin juga mempertahankan penguatkuasa agama di Perlis dengan pendekatan yang diambil kerana seringkali ia dianggap kontroversi oleh mereka yang berada di luar Perlis. Disebabkan hubungan yang baik ini, Al-Islah Perlis melihat bahawa pentingnya peranan yang dimainkan pemerintah dalam memartabatkan gerakan dakwah sunnah di Perlis. Menteri Besar Perlis yang menggantikan Datuk Ali Haji Ahmad, iaitu Hamid Pak Wante, juga berjanji memberikan komitmen penuh dalam memartabatkan dakwah sunnah di Perlis. Seperti yang dinyatakan dalam Ijtimak Sunnah kedua, Hamid berbangga menjadi pengikut sunnah dan menteri besar di negeri sunnah tersebut. Selain itu, menurutnya, gerakan sunnah di Perlis adalah bergantung kepada UMNO dan pada beliau, selagi UMNO menerajui Perlis, sunnah akan kekal sebagai ideologi pemikiran utama dalam amalan beragama di Perlis. Di era ini juga, melihatkan pengaruh Saudi Salafi yang mula muncul di Malaysia. Kehadiran pengaruh Saudi Salafi di Malaysia boleh dijejaki dari tahun 1970-an sehingga 1990-an, iaitu zaman Islamic Revival yang berlaku dalam dunia Islam. Pengaruh ini boleh dilihat dalam konteks Arab Saudi yang muncul sebagai pemain utama dalam industri pengeluaran minyak. Apabila banyak negara Muslim menggunakan petrodollar, ia membuka laluan buat Arab Saudi untuk memasuki negara-negara ini melalui kedutaan Saudi yang dibuka. Kedutaan ini memainkan peranan penting dalam menyebarkan manhaj pemikiran Saudi Salafi. Di negara-negara di mana kedutaan Saudi ini dibuka, Badan Kebudayaan Islam atau dikenali sebagai Al-Mustashar As-Saqafi juga ditubuhkan. Antara peranan yang dimainkan oleh badan ini adalah untuk menyebarkan dakwah dan manhaj pemikiran Salafi. Beberapa badan organisasi dakwah yang disokong Arab Saudi juga aktif berhubung dengan organisasi Islam di Malaysia. Antaranya seperti hubungan dengan Angkatan Belia Islam atau ABIM pada lewat 70-an dan awal 80-an, Rabitah Al-Alam Al-Islami dan World Association of Muslim Youth. Selain itu, fungsi Badan Islam dan Kebudayaan ini juga adalah mereka menjadi rujukan kepada pelajar yang ingin menyambung pelajaran tinggi mereka ke universiti di Arab Saudi seperti di Ummul Qura ataupun Universiti Islam Madinah.
Pelajar yang pulang dari pengajian di Arab Saudi ini memainkan peranan penting dalam menyebarkan manhaj pemikiran Saudi Salafi di Perlis, terutama pada tahun 1980-an dan 1990-an. Hubungan rasmi antara Kedutaan Arab Saudi dan Perlis hanya bermula sekitar tahun 1992 dan 1994. Melalui hubungan ini juga membolehkan pelajar-pelajar dari Perlis mendapatkan beasiswa pengajian ke Arab Saudi, terutama ke Universiti Islam Madinah, dan melalui usaha sama ini juga membolehkan penceramah dari Arab Saudi untuk mengajar dan berceramah di Perlis. Walau bagaimanapun, menurut Muhammad Sadiq Muhammad Ismail, iaitu pengarah Majlis Agama Islam di Perlis, hubungannya dengan Kedutaan Arab Saudi bermula dari tahun 1986 dan 1987 lagi. Antara penceramah yang sering memberi ceramah di Perlis melalui usaha sama ini adalah Dr. Abdul Rahman Ghanam, Dr. Abdullah Yasin dan Ustaz Sofwan Badri. Di sebalik hubungan yang baik di antara Kedutaan Arab Saudi dan Perlis, Gerakan Dakwah Sunnah di Perlis tidak mengambil secara menyeluruh manhaj pemikiran Salafi sebagai pemikiran aliran utama. Gerakan Dakwah Sunnah di Perlis, walaupun menggunakan sumber ilmu atau epistemologi yang sama dengan Gerakan Saudi Salafi, mereka mempunyai identiti tersendiri dalam fatwa yang dikeluarkan dan mereka tidak terikat dengan pemikiran manhaj Salafi. Hal ini juga menyebabkan ramai graduan muda yang tamat pengajian dari universiti di Arab Saudi, iaitu selepas tahun 2000, melihat akan Gerakan Sunnah di Perlis tidak mengambil manhaj Salafi secara menyeluruh, dan ini menyebabkan mereka mencari serta mendapatkan pengaruh serta pengikut yang tersendiri. Fasa keemasan ataupun golden period, iaitu era ketika Perlis di bawah Datuk Seri Syahidan Kasim. Mengikut ramai pejuang veteran sunnah di Perlis, Gerakan Dakwah Sunnah semakin bersinar di zaman Datuk Seri Syahidan Kasim menjadi Menteri Besar Perlis. Ini ditambah pula kerana beliau juga mempunyai hubungan yang baik dengan Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, iaitu seorang pensyarah Universiti Sains Malaysia. Dengan cadangan dari Datuk Seri Syahidan Kasim kepada Raja Said Sirajuddin, Dr. Asri telah dilantik sebagai Mufti Perlis pada 1 November 2006. Kerjasama dan hubungan yang baik di antara Syahidan Kasim dan Dr. Asri telah membawa Perlis kepada zaman kegemilangan Perlis sebagai sebuah negeri sunnah seperti satu ketika dahulu. Selain pendekatan yang diambil Datuk Seri Syahidan Kasim yang menekankan pentingnya untuk masyarakat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, beliau juga menubuhkan Institut Sunnah Negeri Perlis bagi melestarikan kesinambungan gerakan dakwah sunnah di sana. Terdapat beberapa faktor lain yang menjadikan gabungan Dr. Asri dan Syahidan Kasim mendapat anjakan di era ini. Antaranya, gerakan dakwah sunnah mula diterima oleh golongan muda dari luar Perlis. Media massa juga banyak membuat laporan sensasi terhadap isu yang ditimbulkan, terutama di atas isu yang mempunyai sisi pandang yang berbeza. Selain itu, era pertengahan tahun 2000 juga melihat kepada pengaruh perkembangan dunia tanpa sempadan dengan pesat yang menjadi pemangkin kepada perkembangan dakwah sunnah di Perlis dan juga di Malaysia. Gabungan pengaruh media massa, internet, web forum dan lain-lain menjadikan isu-isu kemasyarakatan dan agama sebagai satu topik hangat yang dibincangkan di kalangan masyarakat. Di era ini juga melihatkan banyaklah masa sawang yang menyebarkan pemikiran Salafi yang berjaya menarik minat pelajar kolej, golongan muda kelas pertengahan yang berpelajaran serta golongan berpelajaran tinggi. Seperti yang pernah dibincangkan sebelum ini, walaupun Perlis menggunakan metodologi dan epistemologi yang sama dengan gerakan Salafi, gerakan dakwah sunnah di Perlis tidak mengambil kesemua cara fikir yang dibawa oleh kumpulan tersebut. Polemik Salafi Wahabi yang telah dibangkitkan oleh sesetengah golongan pula telah berjaya meluaskan lagi pengaruh pengikut gerakan dakwah sunnah keluar dari negeri Perlis. Ramai di antara pengikut gerakan dakwah sunnah di luar Perlis sebelum ini tidak pernah mendengar akan polemik Salafi Wahabi. Mereka akhirnya menjadi pengikut gerakan dakwah sunnah setelah mendapat jawapan yang dicari.
Peranan yang dimainkan oleh Dr. Asri yang menggunakan gaya penyampaian berilmiah serta tidak takut berdepan dengan sebarang perdebatan dan perbincangan juga telah menjadi tarikan kepada pengikut gerakan ini yang ramainya terdiri dari golongan kelas menengah yang berpendidikan. Selain dari melazimi memberi kuliah-kuliah di masjid, Dr. Asri juga banyak mengajak ulama yang mempunyai fikiran yang sama ke Perlis untuk mengajar. Antara aktiviti yang dilakukan ketika era ini adalah dengan mengadakan seminar antarabangsa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang telah dilaksanakan pada 16 dan 17 Mac 2006, Minggu Sunnah Kebangsaan, yang dilangsungkan dari 11 hingga 16 Mac 2007, serta Ijtima' Sunnah yang telah dilakukan pada 28 dan 29 November 2008. Dr. Asri dan Syahidan Kasim juga mengekalkan hubungan baik dengan Kedutaan Arab Saudi dan seringkali penceramah dari Arab Saudi diberi kebenaran untuk mengajar rakyat di Perlis. Dr. Juanda kemudiannya menyambung legasi yang ditinggalkan oleh Dr. Asri sebagai Mufti Perlis. Pada 2008, akibat dari perubahan politik di Perlis telah mengakibatkan Datuk Seri Syahidan Kasim tidak lagi menjadi Menteri Besar Perlis dan Dr. Muhammad Isa Sabu telah dilantik sebagai Menteri Besar yang baru. Pendekatan yang diambil Dr. Juanda juga tidak seperti Dr. Asri yang lebih banyak bersemuka dan mengeluarkan kenyataan terhadap isu-isu retorik dan polemik semasa di kalangan masyarakat di luar. Dr. Juanda lebih banyak memfokuskan kepada kajian-kajian ilmiah. Terdapat lebih dari 50 publication, jurnal akademik, laporan monograf dan sebagainya ketika beliau bertugas sebagai mufti. Pada 2015, Dr. Asri telah dilantik sekali lagi sebagai Mufti Perlis. Lantikan kedua ini telah mendapat perkenan dari Raja Perlis dan juga Raja Muda Perlis. Antara perubahan yang dilakukan kali ini adalah dengan mencadangkan 15 orang pemegang PhD dalam bidang akademik bagi menganggotai ahli jawatan kuasa fatwa Perlis. Dr. Asri juga banyak mengetengahkan pandangan-pandangan terhadap isu-isu kontemporari dan hubungan di antara kaum di Malaysia. Di samping itu, beliau juga banyak mengkritik pandangan-pandangan kontroversi yang telah menjadi sebahagian dari isu masyarakat dari dahulu. Antaranya seperti isu pengagihan wang zakat, isu pengurusan dan kaedah tangkap khalwat, dan isu hak penjagaan anak. Beliau juga mengkritik terma kafir harbi yang telah digunakan oleh Parti PAS ke atas Parti Democratic Action Party ataupun DAP. Pelbagai aktiviti dilakukan oleh Dr. Asri kali ini bagi memartabatkan lagi gerakan dakwah sunnah Perlis dan juga di Malaysia. Antaranya seperti mengadakan perkampungan sunnah yang mendapat sambutan luar biasa dari dalam dan luar negara. Tetamu yang datang dari seluruh pelosok tempat seperti dari Malaysia, Singapura, Brunei dan juga Indonesia. Jika anda suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk melihat playlist kami yang lain dan jangan lupa untuk komen, share dan subscribe channel ini.